Siapa kawan dengan UMNO BN, saya lawan. Siapa lawan UMNO dengan BN, saya kawan. Hari ini kita bersama dengan saudara Jamzuri Ardani. Ya, saya. Seorang Facebooker yang terkenal, yang banyak mengulas isu-isu politik semasa. So hari ini saya terjah saudara Jamzuri untuk kita tanyakan 5 soalan panas kepada beliau. Sebelum tu mungkin ada yang tak kenal lagi dengan saudara Jamzuri. Mungkin saudara Jamzuri boleh kenalkan sikit diri. Saya Jamzuri Ardani, dalam Facebook saya nama saya pun Jamzuri Ardani juga, dan saya terlibat secara langsung dengan Parti Amanah. Cuma sekarang ni saya tidak memegang apa-apa jawatan lah dalam Parti Amanah Negara, tapi saya masih lagi berminat untuk mengulas isu-isu politik semasa, dan keahlian saya masih lagi lah. Saya masih tegar dengan politik amanah itu. Ya. Okey, so sebelum masuk Amanah bersama dengan PAS? Ya, 30 tahun bersama dengan PAS. Kenapa tinggalkan PAS? Saya tinggalkan PAS kerana saya sudah hilang kepercayaan dengan hala tuju dan juga pembawaan parti itu. Kalau anda kata sekarang ini PAS ingin bersama semula dengan Pakatan Harapan ataupun berbaik semula dengan Amanah, adakah saudara boleh terima? Boleh, terima, tak ada masalah. Kenapa dulu tak boleh terima, sekarang kalau dia balik boleh terima? Dulu asasnya ialah apabila PAS itu dilihat mesra dengan UMNO dan Barisan Nasional. Saya punya politik mudah. Siapa kawan dengan UMNO BN, saya lawan. Siapa lawan UMNO dengan BN, saya kawan. Okey. Satu simple punya kenyataan lah, bahawa sekarang ni PAS nampak dia bersama dengan UMNO. Ya. Kalau hari ini PAS keluar tak sokong UMNO, esok saya boleh kawan balik, tak ada masalah. Walaupun mereka telah mengata macam-macam kat saudara Jamzuri. Politik biasa. Apa yang Muhyiddin tak kata pada PAS sebelum ini? Apa yang Azmin tak kata kepada Najib dan PAS sebelum ini? Dan itu politik. Politik itu adalah pandangan semasa. Apabila politik itu berubah, pandangan kita pun berubah. Bermakna dalam politik itu, kata-mengata itu adalah sesuatu yang biasa, yang normal. Macam mana? Bukan soal kata-mengata, tapi itu adalah naratif ataupun persepsi kita terhadap pendirian politik satu kelompok. Adakah tuan tengok pada politik PAS sekarang ni, adakah lebih menguntungkan ataupun merugikan mereka bila mereka bersama dengan UMNO? Rugi. Sebab selamanya mereka akan menjadi ekor. Mereka tidak akan berada di kepala. Contoh? Dalam keadaan sekarang ini, adalah mustahil untuk PAS memimpin kerajaan baru. Kalau dulu mereka katakan Haji Hadi bawa Islam memimpin dan sebagainya, sekarang ni Islam mengekori. Kalau mereka mengatakan bahawa perjuangan mereka Islam lah, mereka mengekori. Jadi mereka telah bantu UMNO yang telah jatuh untuk naik semula dan berkuasa. Dan apabila UMNO telah kuat, kenapa mereka perlukan kepada PAS semula? Sebab itu pada saya pendekatan politik yang dibawa oleh PAS ini merugikan PAS itu sendiri dan merugikan rakyat seluruhnya. Tapi mungkin pada penyokong PAS bahawa mereka tak nampak satu pendekatan yang rugi, sebab mereka nampak itu lebih bagus untuk melawan dengan DAP. Ya, DAP hanyalah satu parti politik yang sah. Dan kalau politik DAP juga boleh berubah. Kalau dulu PAS boleh berkawan dengan DAP, berapa lama? 15 tahun mereka berkawan dengan DAP. Sekarang berkawan dengan UMNO tak sampai pun 5 tahun. Kan? Bagaimana mereka boleh membuat kesimpulan bahawa ini lebih baik daripada yang sebelum ini? Politik itu berubah. Politik itu sentiasa dinamik. Saudara Jam sendiri pernah dilabel sebagai baruah DAP. Itu label ini biasa. Pada saya, label-label politik ini tidak seharusnya menjadi masalah kepada sesiapa pun. Ini label yang dilabelkan oleh orang lain. Yang penting kita mempunyai kefahaman dan juga pegangan yang berpegang kepada prinsip tertentu dalam politik. Bagi saya, politik yang ada sekarang ni lah kita kena bina semula negara, dan untuk bina semula negara, UMNO dan Barisan Nasional tidak boleh berada di situ. Okey, kita berbalik kepada DAP tadi, isu DAP itu. Amanah memang selalu dikaitkan sebagai baruah DAP. Ya. So mungkin saudara Jam ada komen kat situ. Kita kena melihat daripada sudut faktanya. Amanah bersama dengan DAP bersama dengan keadilan. Dan tiga-tiga gabungan ini dimeterai dengan perjanjian. Ada hak dan tanggungjawab DAP, ada hak dan tanggungjawab Amanah, ada hak dan tanggungjawab PKR. So bagaimana kita nak kata bahawa bila ada
gabung tiga entiti yang diikat dengan perjanjian, ia boleh dianggap sebagai baruah. Pada saya, perspektif saya melihat ini sebagai ajaran Islam yang menuntut kita supaya berpegang dengan janji. Selagi mana janji itu dihormati, maka adalah kewajipan untuk kita menghormati perjanjian itu, dan perjanjian itu masih intact dan kita berpegang dengan perjanjian itu. Soal label, baruah, khadam dan sebagainya, itu adalah perkara. Kalau nak kira khadam dia PAS ni lebih khadam daripada UMNO. Sebab apa? Dia tidak ada, masa dia masuk join Muafakat Nasional pun tidak didaftarkan dan tidak ada perjanjian yang jelas dan sebagainya. Kita ada perjanjian yang jelas. Jadi kalau nak kata khadam dan baruah, PAS itu lebih layak dipanggil sebagai baruah UMNO dan khadam UMNO. Kalau nak katakan begitu, tapi asasnya ialah kita dalam politik ini, politik yang bertamadun ini, kita berpegang kepada perjanjian bersama. Okey, saudara Jamzuri pernah berkhidmat di Melaka kan? Ya, saya. Kalau kita tengok di Melaka sekarang ni, PAS tak ada menang satu kursi pun. Ya. Jadi dengan formula pembagian kursi yang baru antara UMNO dengan PAS, kemungkinan besar di Melaka tu PAS tak dapat kursi langsung. Ya. So apa komen saudara khususnya pada penyokong PAS kat Melaka tu? Seperti juga, sama juga keadaan Indonesia ni. Di Melaka nanti PAS akan tetap jadi ekor dalam negeri Melaka. Okey, katakanlah kalau dapat kursi, apakah mereka akan bertanding atas logo PAS ataupun mereka akan bertanding atas logo Barisan Nasional? Saya nampak kemungkinan besar mereka terpaksa menggunakan logo Barisan Nasional kerana logo PAS itu sendiri tidak ada sokongan terutama di negeri Pantai Barat dan di Melaka itu sendirilah. Dan kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ni pun, apabila UMNO dan Barisan Nasional mengambil alih semula kerajaan negeri Melaka, saya tak nampak peranan PAS ada di situ. Kan? Jadi ekor. Okey, so kalau sekarang ni saudara berada di Selangor, tinggal di Selangor. Ada yang kata PRU 15 nanti Muafakat Nasional antara PAS dengan UMNO tu boleh menggugat kerajaan di Selangor. Semua boleh kata. Kan? Itu benda yang ada kemungkinan sebagainya. Dia bergantung kepada sentimen politik pada waktu itu. Tapi dalam keadaan sekarang saya nampak, kalaupun kata Pakatan Harapan tidak dapat mempertahankan, katakanlah na'udzubillah min zalik lah, katakanlah Pakatan Harapan tidak dapat berjaya, yang akan ambil alih ialah UMNO Barisan Nasional. PAS tetap akan jadi ekor juga. Bermakna macam mana sekalipun dalam Muafakat Nasional sebenarnya PAS hanyalah pengikut, bukan ketua. The moment PAS membuat keputusan untuk bersama dengan UMNO, dia sebenarnya sudah bersedia untuk menjadi ekor selama-lamanya. Okey, kalau anda kata PAS bersama dengan Pakatan Harapan, adakah PAS boleh jadi kepala ataupun PAS juga akan jadi ekor? Konsep Pakatan Harapan ialah equal partnership. Sebab itu kita menolak pandangan yang mengatakan bahawa mana-mana parti seharusnya dominan. Tidak. Kan? Jadi konsep Barisan Nasional lain. Barisan Nasional konsepnya ialah hegemoni politik. Sedangkan Pakatan Harapan equal partnership dan kita berpegang kepada konsensus. Itu perbezaan besar antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Pada saya, pertembungan sebenarnya ialah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Yang selainnya itu hanyalah kalau dalam bahasa Melayu melukut di tepi gantang sahaja. Okey, kalau Pakatan Harapan tadi saudara Jam kata tidak boleh ada yang dominan. Tapi sekarang ini ramai yang penyokong Pakatan Harapan sendiri melihat bahawa PKR, khususnya saudara Anwar Ibrahim, cuba untuk mendominan Pakatan Harapan. Cubaan untuk mendominasikan ini adalah satu perkara proses yang akan berlaku di mana-mana. Tapi konsep politik yang dibina dalam Pakatan Harapan itu ialah berasaskan kepada konsensus. Jadi kalau PKR mahu dominan, ia juga mesti mendapatkan konsensus daripada yang lain. Jadi ini bergantunglah kepada negosiasi dan seumpamanya. Amanah dan DAP nampaknya lebih terbuka dengan Tun Dr. Mahathir, walaupun sebahagian daripada penyokong PAS tak bersetuju kalau Tun Dr. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri. Kita beroperasi dalam amalan demokrasi, dalam ruang lingkup demokrasi, dan dalam ruang lingkup demokrasi ini saya berpandangan bahawa setiap kelompok ada pengaruh dan kelebihan masing-masing. Dan untuk kita beroperasi secara lebih berkesan dalam ruang demokrasi ini, kita perlu meramaikan kawan dan mengurangkan musuh. Sebab itu pada saya,
Tun Mahathir, dalam keadaan apa juga kelemahan dia dan apa juga liability yang dia ada dan sebarang tuduhan-tuduhan yang dia berikan, dia masih ada pengaruh, dia masih ada kelebihan tertentu yang sekiranya Pakatan Harapan berupaya untuk memanfaatkan beliau, dia akan menguntungkan Pakatan Harapan. Itu saja. Bukan soal terbuka atau tidak. Soalnya ialah sama ada kelebihan-kelebihan itu menguntungkan kita ataupun tidak. Itu. Okey, kalau kita lihat sekarang ni Pakatan Harapan selepas 4 bulan PN berkuasa, Pakatan Harapan masih lagi gagal untuk bukan istilahnya merampas kuasa, mendapatkan kembali mandat rakyat dengan menamakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Adakah sebenarnya PH tidak boleh bergantung dengan Anwar Ibrahim pada ketika ini? Anwar Ibrahim juga ada kelebihan ya, ada kekuatan ya, ada pengaruhnya. Tun Mahathir pun ada pengaruhnya. Pada saya, kalau betul kita nak ambil alih semula kerajaan, kita perlu menggarap kelebihan, pengaruh dan keupayaan Anwar, Tun dan juga bukan dua saja, Amanah dan DAP juga mesti bersama-sama di situ. Kalau kita berhasrat untuk mengambil alih semula kerajaan. Kalau kita berhasrat memang kita dah kata tak perlu ambil kerajaan balik. Dan equationnya berbeza lah. Sekarang ni saya memerhatikan kenyataan-kenyataan dibuat ialah kita masih committed untuk mendapatkan kembali mandat rakyat. Dan pada saya secara personal, secara peribadi saya mengatakan bahawa pimpinan Pakatan Harapan bertanggungjawab untuk ambil semula. Kerana kamu yang telah gagal untuk mempertahankan, maka kamu yang bertanggungjawab untuk mengambil semula. Kalau kamu gagal, maka pada saya kamu telah gagal dan kamu telah harus bertanggungjawab atas kegagalan itu. Ya, memang ada yang berkata begitu. Sebagian penyokong kita mengatakan bahawa Pakatan Harapan sendiri gagal untuk mempertahankan kerajaan mereka lah. Ya. Terutama sekali Anwar Ibrahim sendiri pun gagal untuk mendapatkan majoriti yang cukup. Sebab semasa waktu Tun Mahathir meletak jawatan, sepatutnya sewaktu itu Datuk Seri Anwar sudah ada bilangan yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi nampak kegagalan di situlah. Ya. Pada saya kegagalan semua pihak. Sehingga jatuhnya ni pada saya tidak adil untuk kita menyalahkan satu-satu pihak. Dia adalah faktor yang pelbagai dan kesemua pihak perlu mengambil tanggungjawab dan pengajaran daripada apa yang berlaku, dan seharusnya masa sekarang inilah masa untuk mereka menjalin gabungkan seluruh kekuatan semula untuk mengambil alih. Peluang itu ada sekiranya mereka dapat bersama. Sebab itu pada saya sekali lagi saya tekankan, kalau kita berhasrat untuk ambil semula mandat rakyat, Tun M dengan Anwar perlu bekerjasama. Menolak mana-mana pihak ini bermakna kita sudah menolak peluang. Mengatakan bahawa kita tidak lagi berminat untuk mengambil semula mandat rakyat. Itu pandangan saya lah. Okey, kalau nampak kat situ sekarang ini jelas bahawa Pakatan Harapan sendiri dengan hubungan dengan Tun Dr. Mahathir tu agak masih lagi tak clear. Yeah. Tetapi di kalangan rakyat ataupun khususnya penyokong Pakatan Harapan, mereka melihat sekarang ini politik Malaysia ni sudah sepatutnya tidak ada lagi orang bernama Tun Dr. Mahathir ataupun Datuk Seri Anwar. Perlu ada muka-muka baru untuk ditonjolkan oleh Pakatan Harapan untuk PRU yang ke-15 khususnya. Saya bersetuju bahawa kebanyakan tokoh-tokoh politik yang ada ni adalah saya sebut sebagai tokoh-tokoh politik yang sudah usang. Nama-nama yang tuan sebut tadi tu, okay, masa saya sekolah lagi dah masuk surat khabar dah. Okay. Kan? Sebut saya nama. Sebut apa? Nama Tun Mahathir, nama Anwar Ibrahim, nama Haji Hadi, nama Muhyiddin, nama Najib. Semua nama-nama ini sudah terpapar di surat khabar ketika saya bujang dan masih bersekolah. Dan nama ini jugalah yang masih ada ketika saya sudah mempunyai cucu sekarang ini. Jadi pada saya lah, kalau pimpinan Pakatan Harapan ini tidak berjaya mengambil tanggungjawab untuk mengambil alih semula mandat rakyat, maka sebaiknya serahkan kepada generasi pimpinan yang baru. Okey, dua soalan terakhir. Soalan kedua terakhir, amanah, kita sentuh pada amanah. Yeah. Amanah sekarang ini kalau dalam Pakatan Harapan dia satu-satunya parti yang dia bertanding di kawasan yang mendominannya Melayu. Bagaimana amanah nak maju ke depan ataupun bertanding di kawasan-kawasan ini dengan beban yang sekarang ni pada amanah adalah dianggap sebagai liberal dan juga dianggap sebagai buah DAP. Jadi bagaimana amanah nak mengatasi naratif ini? Sentimen politik rakyat ini dia sentiasa dinamik dan dia sentiasa berubah.
sesuatu yang menjadi aset kita hari ini, dia boleh berubah menjadi liability akan datang. Dan liability kita hari ini boleh dia berubah menjadi aset pada masa akan datang. Amanah sekarang inilah satu-satunya parti yang Malay dominan. Satu-satunya parti yang Malay dominan yang menentang UMNO dan Barisan Nasional. Tidak ada lagi parti Melayu lain. Semua yang parti Melayu yang lain sudah jadi ekor kepada Barisan Nasional. Satu-satunya parti yang berdiri tegak teguh lawan UMNO dan Barisan Nasional ialah Amanah. Sekarang ini, dan Amanah juga mempunyai hubungan yang baik dengan DAP dan masyarakat sivil dan sebagainya. Jadi sentimen politik hari ini mungkin tidak menyebelahi Amanah, tapi kita ingat bahawa posisi politik Amanah sekarang ini unik. Dia adalah satu-satunya parti politik yang Malay dominan, yang berani berhadapan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tidak ada parti lain yang berani. Kan? Jadi saya fikir itu sendiri sudah meletakkan Amanah dalam kedudukan yang sangat signifikan. Dan keberanian Amanah ini adalah suatu perkara yang penting untuk dipertahankan, dan sentimen rakyat kita boleh ubah mengikut masa dan keadaan tertentu. Yang ini kita kena usahakanlah. Okey. Soalan terakhir kita, sekarang ni memang dah kedengaran lah bahawa PRU tu mungkin diadakan pada bila masa. Mungkin hujung tahun ni, mungkin awal tahun depan. Jadi mungkin ada pesanan ataupun pesanan kepada mereka-mereka yang bakal mengundi untuk PRU yang ke-15 ni. Mudah saja. Mana-mana blok politik yang ada UMNO dan Barisan Nasional kita tolak. Kerana alasan saya mudah. 60 tahun mereka telah merosakkan negara ini dan kita tak boleh harap dia untuk bina balik. Kalau nak bina, kena satu blok yang lain. Jadi itulah, cuma blok baru ini dia perlu membina dan membina naratif politik baru dan gerak kerja politik yang baru untuk membina keyakinan rakyat. Tapi macam saya cakaplah, sentimen politik rakyat ni dia berubah. Dan dia sentiasa dinamik. Jangan kita ingat sentimen hari ini akan kekal selama-lamanya. Itu yang saya percaya begitulah. So, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Jazuri kerana sudi untuk kita tanyakan 5 soalan. Sebenarnya dah lebih 5 soalan. Tak apalah, boleh pilih 5 mana. Boleh. Okey. So, kepada yang sedang menonton video ni, jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe kita punya channel kat bawah ni. Dan kalau nak tahu, saudara Jazuri ni dulu belajar USA. So, dia bukan jalan-jalan orang lah yang duduk tepi-tepi jalan yang kita kutip untuk berikan pendapat tentang politik. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk terus menyokong channel kami. Terima kasih kerana datang.